Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Bersama cikgu lagi dalam kelas matematik. Hari ini kita akan teruskan topik wang. Apa yang kita akan belajar? Pertama, pengurusan keuangan. Yang kedua, tanggungjawab dalam membuat keputusan berkaitan keuangan. Yang ketiga, mata wang asing. Yang keempat, instrumen pembayaran. Pengurusan keuangan. Kita haruslah bijak urus wang. Lihat gambar di bawah. Seorang budak lelaki bernama Zali menyimpan hasrat untuk membeli set catur. Lihat gambar, set catur itu berharga RM135. Ibu Zali berkata, Zali, kamu perlu berjimat. Simpan lebih dan kurangkan belanja. Adakah kamu juga mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli sesuatu? Jadi, kamu perlu merancang dan merekodkan bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat. Apa itu bajet? Bajet ialah rekod keuangan kamu. Jom kita lihat bajet harian pada minggu pertama bulan Julai yang dibuat oleh Zali. Di sini kita dapat lihat dalam bajet ini kita perlu meletakkan dapatan wang kita, berapa banyak yang kita nak simpan dan berapa banyak yang kita nak belanja. Jadi dalam satu minggu ini, Zali telah mendapat wang sebanyak RM26. Zali telah berbelanja sebanyak RM11.90. Boleh lihat senarai pembelanjaan Zali dan dia berjaya menyimpan sebanyak RM14.10. Jadi setiap wang yang kita dapat pada setiap hari, kita perlu simpan supaya untuk mencapai apa yang kita hendak beli, keinginan kita. Daripada bajet harian, kita masukkan ke dalam bajet mingguan. Okey, kamu boleh lihat di sini, dalam bajet mingguan kita masih lagi ada dapatan wang kita, berapa banyak yang kita simpan dan berapa banyak yang dibelanjakan. Masukkan mengikut minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi jumlah dapatan wang Zali pada bulan Julai adalah sebanyak RM93. Zali berjaya menyimpan RM50.60 dan dia telah berbelanja sebanyak RM42.40. Daripada jadual simpanan mingguan, kita masukkan ke dalam jadual simpanan bulanan. Di sini kita dapat lihat pada bulan Julai, Zali berjaya menyimpan sebanyak RM50.60 dan seterusnya sehingga bulan Oktober. Jadi jumlah simpanan Zali sehingga bulan Oktober ialah RM179.95. Jadi, wang yang Zali ada sekarang cukup untuk dia membeli set catur idamannya. Set catur berharga RM135. Duit Zali ada sekarang sebanyak RM179.95. Tahniah Zali, kata ibunya. Mengapa kita perlu merancang dan merekodkan keuangan kita? Mari kita lihat kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan. Yang pertama, untuk mengelakkan kita daripada berhutang. Apabila kita merancang keuangan kita, jadi kita dapat menguruskannya dengan baik dan mengelakkan daripada berhutang. Yang kedua, simpan wang untuk masa hadapan. Yang ketiga, kawal belanja berlebihan. Apabila kita merancang pembelian kita, kita dapat mengelakkan daripada membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Dan yang keempat ialah keperluan didahulukan. Kita membeli barang yang perlu sahaja. Seterusnya, bagaimana kita nak simpan wang kita? Yang pertama, dengan cara kita menabung. Yang kedua, kita boleh simpan wang di dalam akaun simpanan bank. Cara simpan wang yang ketiga ialah melalui pelaburan. Melalui pelaburan, kita akan mendapat dividen pada hujung tahun. Itu akan menguntungkan kita kerana wang kita akan bertambah. Seterusnya melalui tabung simpanan pendidikan.
seperti akaun skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Tabung ini kita boleh gunakan apabila kita sambung belajar kelak. Tanggungjawab dalam membuat keputusan berkaitan keuangan. Dalam membuat keputusan keuangan kita, kita perlu tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak dalam pembelian kita. Cuba lihat yang mana keperluan, yang mana kehendak. Alat tulis adalah satu keperluan. Telefon bimbit adalah satu keperluan. Makanan adalah satu keperluan dan kasut sekolah adalah satu keperluan untuk kamu pergi ke sekolah. Jadi kamu perlu memakai kasut sekolah. Tapi keperluan ini boleh jadi kehendak apabila makanan. Contohnya nak makan McDonald. McDonald itu adalah satu kehendak. Kasut. Kasut sukan. Apabila melakukan aktiviti sukan di sekolah, kita boleh memakai kasut sekolah ataupun kasut sukan. Tapi jika kita tidak berkemampuan untuk membeli kasut sukan, boleh memakai kasut sekolah. Jadi kasut sukan itu adalah satu kehendak. Telefon bimbit memang satu keperluan. Tapi jika kamu menginginkan telefon yang mahal seperti iPhone, ia adalah satu kehendak. Dan seterusnya, contoh seterusnya ialah kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh ini ialah satu kehendak. Seterusnya, mari kita lihat kesan sesuatu keputusan keuangan yang dibuat. Keputusan yang bijak akan membolehkan kita menyimpan lebih banyak wang, membeli barang yang diperlukan sahaja, masa depan yang terjamin dan dapat membantu kita di masa kecemasan. Keputusan keuangan yang kurang bijak seperti membeli barangan yang tidak diperlukan boleh menyebabkan pembaziran, tiada simpanan masa depan, kesempitan wang dan lebih teruk lagi, muflis. Jadi, pastikan kamu berfikir dulu sebelum membelanjakan wang kamu. Mari kita lihat pula mata wang utama dunia dan nilainya. Di Malaysia, kita menggunakan mata wang RM, Ringgit Malaysia. Dalam sebutan RM10, RM20, RM30, RM100. Sekarang mari kita lihat mata wang negara lain pula. Di Perancis, mata wangnya ialah Euro. Amerika Syarikat, Dolar. Jepun, Yen. Rusia, Ruble. Arab Saudi, Rial. China, Renminbi. Australia, Dolar. Bangladesh, Taka. 1 taka, 2 taka, 10 taka. Great Britain, Pound Sterling. Korea Selatan, Won. India, Rupee. Kanada, Dolar. Mari lihat nilai mata wang asing berbanding dengan RM1. Nilainya berubah mengikut kadar pertukaran wang semasa. Kamu boleh lihat di situ Amerika Syarikat mata wangnya ialah dolar. Nilai tukaran dengan RM1 ialah 0.238. Kanada, mata wangnya dolar. Nilai tukaran RM1 0.317. Bangladesh taka, maksudnya RM1 duit Malaysia 20.148 taka. Di India, RM1 duit Malaysia 16.963 rupiah. Australia, $0.356. Instrumen pembayaran. Ada banyak instrumen pembayaran. Apa itu instrumen pembayaran? Instrumen pembayaran ialah kaedah yang digunakan untuk membuat pembayaran. Yang pertama, bayaran secara tunai. Bayaran secara tunai bermaksud bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Selalunya kita akan gunakan di kedai runcit, di pasar raya, di pasar borong dan di kedai-kedai yang menerima tunai. Kad debit. Kad debit ialah bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Jadi selain daripada kita bayar menggunakan tunai, kita boleh bayar menggunakan kad debit. Kad kredit. Kad kredit ialah belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasar raya.
Selalunya kita menggunakan kad kredit untuk pembelian yang lebih mahal. Perbankan internet. Perbankan internet ialah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Contohnya Maybank to You. Kad prabayar. Kad prabayar ialah bayaran yang dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Contohnya kad Touch and Go yang kita gunakan untuk membayar tol. E-dompet. E-dompet ialah pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Kita hanya menggunakan scan QR code di telefon untuk menggunakan e-dompet ataupun e-wallet. Seterusnya, cek. Cek ialah perintah bertulis kepada bank supaya membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Selalunya penggunaan cek ni juga untuk jumlah ataupun nilai wang yang tinggi seperti ribuan, ratusan, jutaan. Okey. Seterusnya ialah wang pos. Wang pos mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Seterusnya, wang pos ini digunakan untuk menghantar wang ke luar negara. Okay, jom kita lihat contoh. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan berikut. Isi minyak petrol. Okay, untuk kita mengisi minyak petrol, bagaimana kita melakukan pembayaran? Selalunya kita akan melakukan pembayaran secara tunai. Tapi kad debit juga boleh, kad kredit juga boleh. Ataupun kita menggunakan e-dompet. Seterusnya, beli ikan di pasar borong. Okay, di pasar borong selalunya kita menggunakan wang tunai. Bayar bil telefon. Okay, bil telefon kita boleh bayar secara tunai di pejabat pos ataupun di telco, syarikat telco masing-masing, di Celcom, di Digi. Okay, menggunakan kad debit juga boleh, kad kredit juga boleh, ataupun kita menggunakan perbankan internet di rumah sahaja. Kita tak perlu keluar, kita bayar melalui perbankan internet. Beli perabot. Beli perabot kita boleh bayar menggunakan tunai, kad debit ataupun kad kredit kerana selalunya barang perabot ni mahal. Jadi kita boleh menggunakan secara kad kredit. Jadi kita boleh bayar dengan kad kredit. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Dalam pengurusan keuangan kita, ingatlah simpanlah duit kerana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Beringatlah dalam menyimpan wang kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Dan jangan berputus asa dalam menyimpan wang kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey? Sekian, terima kasih.